صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Maksud untuk kipas angin belakang. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk sama pada pagi ini dalam ruangan soal jawab. Mudah-mudahan kita dapat bersama-sama mendalami pengetahuan agama dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ianya bermanfaat untuk kita menjalani kehidupan ini insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan yang pertama iaitu berkenaan dengan seseorang yang ingin mendapat penjelasan tentang Imam Mahdi alaihi salam. Imam Mahdi adalah merupakan seseorang yang dijanji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dizuhurkan di akhir zaman menjadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alamat pertengahan di antara alamat kecil dan alamat besar hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia ialah merupakan alamat pertengahan di antara alamat kecil dan alamat besar hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zuhurnya telah masyhur di kalangan ahli Islam bahawa di akhir zaman ini pasti akan zahir seorang laki-laki daripada ahlu baiti Rasulullah, daripada keluarga, daripada nasab keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang akan menguatkan Islam dan menzahirkan keadilan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Mahdi dia akan zuhur pada saat dunia dah penuh dengan kezaliman.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Situasi yang ada sekarang menggambarkan bahawasanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kezaliman berada di mana-mana dan dan berada di merata tempat dan di mana-mana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Secara sedar ataupun tidak, kezaliman dah pun berlaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebagai contoh, bila mana timbul isu berkenaan dengan penyakit ataupun wabak ni, maka di atas isu ni, di atas nak menyekat merebaknya penyakit ni, tanpa disiapkan suatu pembelaan kepada umat manusia, maka ramailah yang kehilangan kerja, ramailah juga yang hilang sumber pendapatan. Maka timbullah isu-isu berbangkit seperti bunuh diri. Yang terakhir saya tengok satu ayah gantung 3 orang anak, lepas tu dia bunuh diri dia pula. Dalam perkara ni ada dua isu. Dalam isu ni ada isu berkaitan dengan akidah. Bila mana umat Islam tak ambil berat tentang sembahyang, ataupun umat Islam merapuh akidah dia, itulah jadi dia bunuh diri. Sedangkan Tuhan dah pesan, wala tai'asu min rauhillah, kamu jangan putus asa dengan rahmat Allah. Isu yang berlaku Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia satu perkara, iaitu orang tak boleh kerja dan sebagainya lah. Tapi orang yang menghadapi situasi ni, dia kena jadi orang yang mempersiapkan payung sebelum hujan. Tapi oleh kerana umat Islam yang duduk di akhir zaman ni merasa tak penting mengaji agama, sekolah agama, hadir kuliah, kira kerja je, cari makan saja, akhirnya bila main masalah macam ni, dia tak ada persiapan. Akhirnya dia menyalahkan Tuhan, dia tak mau meneruskan kehidupan, dia bunuh diri. Sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, benda ni pasti jadi. Bila mana akidah, bila mana pendidikan agama, pendidikan berasaskan Al-Quran dan hadis tak diperhatikan. Lebih banyak dalam negara sekolah-sekolah menengah biasa daripada sekolah-sekolah agama. Kalau kadang-kadang di sekolah agama pun sekolah agama, tapi yang diterapkan dalam hati pelajar ialah keduniaan, bukan keakhiratan. Sekolah agama tu, sebab kita ni bahaya bila mana sistem yang kita duduk ni, kita belajar berorientasikan peperiksaan, jadi tak dunia. Patutnya mengaji ialah tujuan yang kerana Allah. Tak ada lah guru-guru, cikgu-cikgu yang terap tu. Walaupun ada, tapi boleh kira lah. Akhirnya apa jadi kepada masyarakat dan rakyat? Semua duduk pada pendidikan. Lepas tu subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Jadi bila mana kezaliman ni berlaku, orang tak dapat elak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Manusia ni nak bagi jadi turut semua, tak boleh. Satu perkara, masalah Sayyidina Muhammad nak bagi ikut semua, tak boleh. Sebab tu dia ada khilaf. Dalam isu ni kita kena meraihlah perbezaan pendapat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad hanya diletakkan suatu hukuman Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad terhadap sesuatu yang ada perbezaan pandangan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka ternafilah pada saat itu pilihan orang yang berbeza pendapat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tak boleh buat ni, dia tak boleh buat ni, dia tak boleh buat ni. Jadi dibimbangi, itulah yang dimaksudkan dengan kezaliman yang meratai seluruh tempat dan di seluruh pelosok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tu tak kira lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sesuatu yang bakal berlaku penindasan orang yang ada kuasa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terhadap yang tak ada apa-apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kepada saat kezaliman meratai di semua tempat sampai tak ada lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang nak mempertahan dan membela orang yang dizalimi, jadi ketika itu zuhurlah dia. Mana apa tak boleh buat dah. Ketika itulah dia datang menyebarkan keadilan seperti mana bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seperti mana bumi diratai dengan kezaliman. Umat Islam tak tahu nak keluar daripada masalah yang dia hadapi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam sekarang, kita bukan kita tak menggunakan SOP, tetapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi dalam duk jaga-jaga, duk kawai-kawai dan sebagainya, jadi kes duk makin semakin naik. Jadi macam mana nak buat? Sebab tu kalau orang tanya Pak Nyang Izzuddin, Pak Nyang macam mana kita nak hadapi isu ni? Dia tunggu Imam Mahdi. Jawab Pak Nyang macam tu, tunggu Imam Mahdi. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka kezahiran dia ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ialah merupakan suatu tanda bahawasanya akan zahir alamat-alamat kiamat yang besar selepas ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seperti terbit matahari belah barat, seperti keluarnya Dajjal. Orang duk cakap kata Dajjal dekat, ataupun dekat dah nak keluar Dajjal. Sebenarnya dia zuhur dia dulu baru keluar Dajjal, baru keluarnya Dajjal. Dan zuhur Imam Mahdi ni, nama zuhur sebab dia bersama dengan kita, duk ada dah. Tiba-tiba dia lah ditunjuk oleh Allah. Tu dia panggil zuhur. Jengui, orang kata jengui, timbul. Kalau Dajjal, dia khuruj mana keluar daripada bumi. Dajjal pula dia keluar selepas daripada proksi dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dah tak mampu dah. Proksi Dajjal ni menjalankan kerja-kerja Dajjal, seperti gerakan Freemason, Rotary Club dan organisasi yang diwujudkan oleh Zionis. Umat Islam ada menganggotai kelab-kelab tu, Salah Sayyidina Muhammad. Pemimpin menganggotai kelab-kelab tu. Jadi mereka menjalankan apa yang dikendaki oleh musuh Islam. Jadi pada ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana semua proksi dia ni tak boleh dah nak jalankan gerakan seperti mana dia nak, Allahumma salli ala Sayyidina, gagal. Sebabnya kebatilan ni bila mana dia berdepan dengan kebenaran, dia akan sirna, dia habis.
Dan ketika itulah keluarnya Dajjal. Bila mana semua tak boleh buat apa dah, dia keluar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu lambang dalam duit $1 Amerika tu, iaitu piramid yang separa siap tu. Jadi dia ada mai bucu piramid tu, soalan Sayyidina Muhammad menandakan maknanya waktu mana gagal semua untuk menjayakan misi dia, jadi dia keluar tu ialah untuk menyempurnakan misi dia. Makna dia keluar dengan kemarahan. Hak tu pun tempat tak boleh buat, dia keluar macam tu. Soalan Sayyidina Muhammad tu Dajjal. Jadi subhanallah, bila zaman Imam Mahdi alaihi salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia berjuang untuk meminta hak. Sebab kebenaran ni dia minta ditolong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan zaman dia zaman perang. Zaman Mahdi ni zaman perang. Zaman menuntut hak melalui cara yang ada pada ketika itu, iaitu hanya dengan perang saja dapat diambil balik hak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tentera-tenteranya ialah tentera-tentera yang ditindas. Orang ditindas ni, orang ditindas, dia akan berjuang untuk dia mendapat hak balik yang terlepas hak dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kata sebahagian orang yang saya bersembang, yang bercakap, jadi macam-macam di kalangan orang-orang yang mengkaji menyebut tentera-tentera yang seumpama itu seperti pejuang Islam di Filipina, bagi contoh bangsa Moro tu. Lepas tu bukan bangsa Moro, lepas tu ialah orang Melayu. Orang Melayu masalah Sayyidina Muhammad, yang bangsa dia adalah bangsa Sulu dan sebagainya. Tapi yang buh nama Moro ni penjajah. Sebab di negara mereka di Eropah tu, bangsa Moro ni bangsa lawan, bangsa cengih kasak melawan. Dia yang cengih kasak ni sebab menuntut keadilan. Bila mereka mai ke Filipina masalah Sayyidina Muhammad, yang lawan macam tu orang Islam kita, dia pecok Moro. Orang Moro tak suka buh nama Moro. Dia bukan bangsa Moro macam kita ni, orang Melayu. Dia buh nama lain kita tak mau. Kita nak nama kita agak. Jadi bangsa Moro tu dikatakan tu contoh tentera macam tu. Mana mereka menuntut hak. Sebenarnya bangsa Filipina, bangsa Islam yang duduk di selatan Filipina tu, Mindanao tu, mereka tak pernah dijajah pun. Mereka tak pernah dijajah pun. Mereka mempertahankan bumi, tanah mereka, bangsa mereka, agama mereka. Jadi bila masuk Amerika, bila masuk Sepanyol, nak berdepan dengan bangsa ni, nak kalah bangsa ni, tak kalah. Mereka perang, mereka lawan. Jadi bila penjajah ni habis point, orang kata, dia bagi kemerdekaan kepada Filipina, dia bagi bangsa Hadu Adala ni, masalah senama bangsa macam bangsa tu lah, bangsa sepek-sepek tu, putih-putih tu, bagi hampa yang ambil negara ni, hampa jadi Perdana Menteri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dan kemudian dia declarekan seluruh Filipina tu merdeka. Sedangkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hak nu tak pernah dikalahkan pun, masuk sekali merdeka. Dan siapa yang duduk di sana masalah Sayyidina Muhammad, yang tak ikut kerajaan Filipina, tak ada pasport, duduklah siapa sana dalam keadaan mereka terkurung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam juga Aceh. Aceh pun, dalam sejarah Aceh tak pernah kalah lawan penjajah. Jadi turun tangan tu, Aceh tak pernah kalah, tak pernah kalah. Tapi bila mana Belanda nak bagi kemerdekaan pada Indonesia, dia masuk sekali Aceh. Sebab tu Aceh tu dia ada gerakan
GAM, Gerakan Aceh Merdeka, mana nak menuntut autonomi. Allahumma salli ala, tak pernah kalah lah. Kemudian jadi bila masalah Sayyidina Muhammad dia bagi kemerdekaan, masuk Aceh sekali. Sekali lepas tu tak pernah dikalahkan pun. Dia terkasih dengan Indonesia, dia terkasih dengan Jakarta. Tapi bila berlaku tsunami Aceh, jadi bila Aceh tu ranak habis, jadi terpaksalah jadi menerima ketentuan untuk berada di bawah Jakarta. Maka hilanglah Gerakan Aceh Merdeka. Sama juga macam di Selatan Thailand. Selatan Thailand ni dia sebahagian daripada petani tu, sebahagian daripada Malaysia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebahagian daripada Malaysia. Bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana berlaku penjajahan Inggeris, maka petani yang duduk dalam kita tu dipecahkan. Petani pergi masuk dalam Thai. Lepas tu hak kita ni duduk belah sini. Mana pecah dua. Bangsa Melayu yang hebat yang lawan penjajah ni dipecahkan dua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada perjanjian tu. Dan saya dapat maklumat bahawasanya perjanjian dah tamat. Maksud perjanjian yang dibuat di dalam penjajah tu menyerahkan tanah bumi umat Islam Fatani tu kepada Thailand tu dah tamat. Allahumma salli ala Sayyidina. Siapa nak ejah nak bagi balik? Tak tahu. Kalau tengok mimpi yang ada, dia pakai kira kuasa ya. Allahumma salli ala Sayyidina. Macam lah perjanjian dengan Pancasila di Pulau Pinang, semua tu dah tamat. Jadi harap Menteri Besar Kedah Salah Sayyidina Muhammad bersungguh-sungguh lah. Salah Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mampu kau buat? Sanggup kau nak berdepan dengan dalam situasi yang ada ni? Salah Sayyidina Muhammad. Jadi begitulah umat Islam duduk dalam tertindas. Duduk perang lagi tu, tak habis perang antara umat Islam petani tu, menembak hari-hari. Tutup guru mati, ulama mati, kena tembak, budak pondok mati. Dan tak kurang juga mereka tembak siam juga, polis siam, tentera siam. Tak aman lah sana. Dia pun tutup hak juga. Pasal apa kami duduk dalam siam? Kami tersendiri dulu. Contoh macam kita kata macam ni, ada satu Satun cakap Kedah. Satun cakap Kedah. Wilayah lain cakap Kelantan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya tu sebagian daripada kita. Demikian juga umat Islam di bangsa Kurdi contohnya. Bangsa Kurdi tu bangsa pejuang dalam penjajah. Dibagi. Hak ni duduk dalam negeri ni duduk dalam negeri ni. Bagi lemahkan. Tu kejahatan penjajah. Tu tak kira lagi bangsa Torib, contoh bangsa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Torib bin Ziyad. Bangsa Torib bin Ziyad. Mereka dia panggil bangsa barbar pula. Sedangkan mereka bukan barbar pun. Saya terlupa nama bangsa mereka ni. Bangsa ni duduk di mana? Duduk di Maghribi, Tunisia. Tu bangsa mereka. Bangsa Islam mereka tu. Lupa nama mereka, bangsa mereka. Tapi orang putih bernama barbar, bangsa barbarian. Cengih Jadi semua yang nak lawan mereka, nak dapat keadilan, maka dicok bangsa ni, dipanggil barbar. Sedangkan Tariq bin Ziyad ni panglima perang Islam yang sangat hebat. Waktu duduk berada di Allahumma salli ala Sayyidina, di satu bukit. Bukit tu hari ni orang panggil Jabal Ta. Sebenarnya Jabal Tariq. Tentulah dia kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tentu bila sampai kapal perang Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi semua telah mendarat dah di daratan.
Lepas tu subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dia arah bakar kapai. Dia arah bakar kapai. Bila bakar kapai ni, pakat tengok lah kapai lepas kena bakar. Bila mendarat kapai kena bakar. Waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalamnya masyhur. Kata dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ke mana kamu nak lari? Wara'akumul bahar wa amamakumul adu. Belakang kamu ialah laut, tak ada apa dah, kapal tak ada lah. Depan kamu ialah musuh. Kamu nak lari mana? Berlarilah kepada Allah. Tu dah nak tanam semangat untuk jangan pikat nak balik. Faham? Kalau kapal main, kapal tak dibakar, pakat nak balik. Nanti perang, selamat nak balik. Tak, hari ni tak ada balik. Hari ni ialah hari mati. Hari ni hari kita nak menyeberang sampai ke Eropah. Jadi tu bangsa Tariq bin Ziyad. Subhanallah. Itu jiwa pejuang-pejuang Islam tiga tu. Jadi nak lemahkan umat Islam ni kena pecah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni bangsa-bangsa ni lah yang akan jadi tentera Imam Mahdi di akhir zaman ni. Bangsa yang rasa tertindas, mereka nak balik hak mereka. Bila mereka minta hak mereka, maka tak diberi. Mereka terus perang, menuntut. Dan perang dia tak pernah kalah. Imam Mahdi AS ni bila mana dia zuhur, ramai orang petikai, Mahdi ke hang? Takkan hang kok Mahdi? Lebih-lebih lagi yang mempertikaikan dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang faham zahir hadis. Sebenarnya hadis ini kadang-kadang dia ada password untuk dipahami. Jadi celaru orang memahami hadis kadang-kadang. Sebagai contoh, dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut Mahdi ni namanya ialah Muhammad, nama ayahnya ialah Abdullah. Akhirnya hari ini siapa-siapa nak masuk Amerika, nama dia Muhammad bin Abdullah, ada masalah. Sebelum ni lah. Jadi nama ni nama risiko sikit. Allahumma salli ala Sayyidina. Macam di Mesir, orang nama salli ala Sayyidina Muhammad, nama Hasan Al-Banna, susah masuk Mesir. Nama ni nama yang dianggap bahaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia perang. Bila mana dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ditunjuk sebagai Al-Mahdi. Jadi ketika itu ramai orang tolak, terutama para ahli ulama yang paling banyak menolak. Dia fitnah ketika tu. Taib. Nama Muhammad bin Abdullah. Kalau Muhammad Qasim bin Abdullah, itu pun dah jadi masalah. Kalau Muhammad Saleh bin Abdullah pun dah ada masalah. Kalau kan, nama Muhammad ni, adakah Muhammad semata-mata Muhammad, ada merokat Muhammad Saleh, Muhammad Qasim, Muhammad Ilyas. Faham tak? Itulah maknanya masalah ketika tu. Abdullah ni sungguh ke ayahnya Abdullah? Abdullah ni kadang-kadang memberi erti hamba Allah. Semua hamba Allah. Saya hamba Allah, Salim hamba Allah, semua hamba Allah. Tu kepayahan untuk trace maknanya kebenaran yang berada pada ketika itu. Sebab dia ialah benda yang bukan tersurat tapi tersirat duduk di sebalik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana tak puas hati, menentang perang. Tapi perang orang angkat senjata memerangi dia tak kalah. Tak kalah. Jadi dengan sebab tak kalah tu akhirnya menang soalan Sayyidina Muhammad. Waktu dia menang tu, akhirnya umat Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, memperakukan dialah Mahdi. Rupanya dia Mahdi tu. Tu fitnah waktu tu berat. Panji-panji hitam kita pun tak tahu. Panji-panji hitam tu hitam sungguh ke
Allahumma salli ala, panji-panji hitam tu macam mana? Panji-panji hitam yang hitam kosong ataupun had la ilallah Muhammadur Rasulullah, tu dipaham oleh Daesh, oleh IS. Panji-panji hitam la ilallah, tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tengok pembawakan dia bukan Islam cara tu. Bunuh orang takbir. Apa ni? Bunuh orang Islam takbir. Hak kita perang dengan musuh Islam, hak itulah kita takbir. Hak ni bunuh orang Islam takbir. Dan Daesh ataupun IS ni, Rasulullah SAW cek tengok dia tajaan Amerika. Jadi umat Islam itulah Rasulullah SAW dalam Islam sebelah sini. Taib, macam-macam fitnah berlaku. Adakah panji-panji hitam yang dibawa daripada timur tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bita macam tu, tulis la ilallah Muhammadur Rasulullah, ataupun ada tulisan lain, tu tak tahu lagi. Tulisan macam mana? Tak tahu juga. Tu payah kita nak tahu kebenaran di akhir zaman ni. Malah kita kena minta kat Tuhan, Tuhan tolong tunjuk kat kami benar di akhir zaman tu macam mana. Tak tahu. Soalan Sayyidina Muhammad. Nabi Nabi sebut Al-Mahdi min atrati, Mahdi tu keturunanku. Orang Arab declare dia mesti Arab. Betul-betul saya tanya masyayikh Arab, jawapan mereka ialah tab'an, akid, mesti orang Arab. Macam mana kalau bukan orang Arab? Tak tahu juga. Tapi banyaklah orang yang bangsa-bangsa lain Ahlul Bait. Melayu pun banyak, Pakistan pun banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Cina pun ada Ahlul Bait. Contoh kita kata macam Puteri Halipo tu Ahlul Bait. Dia ialah Syarifah Sofia Al-Jufri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kata macam Laksmana Chinghu pun Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, bangsa Cina, yang main bawa Islam ke sini. Tapi hal tu tak ternyata dalam sejarah lah. Sejarah memang telah diselewengkan, telah ditutup pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sejarah Hang Tuah pun telah dipesongkan. Sejarah Masuri pun telah dibuat cerita baru. Masuri, Pandak Maya tu bukan ayah dia, tu pak angkat dia anak raja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Cerita hantu pun dikona-kona, bunuh jebat. Sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tak berlaku macam tu. Ada cerita lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hantu ni namanya Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman, Ahlul Bait Rasulullah juga. Dia ulama. Hantu ni. Tapi tak pernah dengar kat kita kata dia ulama. Main kat kita dia hulu balang. Jadi hantu ni antara dia tak tinggal ialah rida ni. Orang Melayu panggil cindai. Dia kalau dia hantu ni, dia main sebagai ulama macam tu. Tak tinggal rida. Kalau dia nak tunjuk dia, kalau dia main sebagai hulu balang, dia angkat macam tu. Kerih di sini, tunjuk kerih. Faham? Kalau dia main sebagai ulama, Rasulullah Sayyidina Muhammad, tudung kerih. Naik kot tu. Ataupun macam ni. Mana ada sejarah cerita? Ini cerita ni yang saya dapat daripada Profesor Ibrahim Abdul Ghafur yang kaji tentang sejarah Hang Tuah. Dia ahli sejarah. Tu betul Rasulullah Sayyidina Muhammad. Yang hak duk cerita lah ni banyak legenda. Tambah-tambah sejarah Melayu Rasulullah Sayyidina Muhammad yang telah pun dibuat semula oleh Munshi Abdullah. Munshi Abdullah ni dia tali barut penjajah. Dialah menulis sejarah mengikut yang dikendaki oleh penjajah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hadis berkenaan Imam Mahdi ni ada dalam Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Hakim, Imam Tabrani. Jadi maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita harap insya-Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
kita tak tergelincir daripada kebenaran, dan kita Allah pilih untuk duduk dalam sah kebenaran di akhir zaman, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya soalan berkenaan dengan pakaian. Pakaian sutera sekarang dijual sutera campur. Boleh atau tidak bagi orang lelaki pakai sutera campur? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang lelaki perhiasan yang tak boleh pakai mah. Dan pakaian yang tak boleh pakai ialah sutera. Orang perempuan ni boleh pakai sebagai perhiasan je emas. Tapi kalau nak buat pinggan mangkuk, kalau kaya sangat pun nak buat pinggan mangkuk, nak buat pen mah, tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cawan mah tak boleh, hukumnya haram. Ittikhaz dia panggil. Tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sutera ni, sutera orang lelaki tak boleh pakai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis, mafhum daripada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah radhiyallahu taala anhu, disebut Nabi pegang emas, Nabi pegang sutera tangan kanan, Nabi pegang emas tangan kiri. Nabi kata ini haram untuk lelaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Orang lelaki tak boleh pakai emas pasal apa? Sebab orang lelaki dah sempurna. Orang perempuan boleh pakai emas pasal apa? Sebab orang perempuan tak sempurna lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak tahu kata sempurna tak sempurna? Sallallahu alaihi Muhammad. Orang perempuan balik lagi tengok cermin. Sallallahu alaihi Muhammad. Tolong kawan dia tengok sat. Ataupun balik rumah lagi para suami tolong buat perbezaan. Bini dia hak pakai rantai, bini dia hak buh subang, sama tak dengan bini dia hak tak pakai rantai dengan tak buh subang? Tak sama. Bila masuk subang, buh rantai, bangkit selalu seri bini dia. Sallallahu alaihi wasallam. Tangan dia, tangan kosong, tak ada hiasan, kosong, tak ada apa, buh cincin, tangan tu langsung bangkit seri. Lengan tak ada gelang, dengan gelang, dengan tangan ada gelang, bangkit. Tu mana dia tak sempurna orang buat. Bila buh gelang baru, bila buh mah baru sempurna. Masalah saya nama orang lelaki dah sempurna dah. Buh subang pula, subang mai. Jadi apa agak-agak cantik ke huduh piang. Nampak tak? Pasal apa? Sebab dah sempurna, cukup lah. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi orang Nabi, jadi Allah tu maha adil. Hampa dah sempurna, cukup dah. Sahabat Sayyidina Muhammad. Agama hampa sempurna, hampa dah sempurna. Selagi mana nama laki-laki, sama itulah tak ada uzur syar'i. Semayang kena semayang berterus-terusan. Kalau tanya pasal apa tak semayang, saya uzur syar'i, mohong no? Kalau dia ni uzur syar'i ni, uzur yang syarak bagi, tu mana dia? Orang keluar haid lah. Mana ada orang laki-laki keluar haid? Sempurna dah orang laki-laki agama dah. Boleh puasa, boleh semayang, soalan orang perempuan, dia tak sempurna. Pasal sebab orang perempuan kena duduk di bawah orang laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang perempuan ni hebat terang mana tak boleh jadi ketua. Dalam rumah tangga, suami dia SPM ya. Dia keluar universiti, dia master. Dia kata kat abang dia, abang, saya pula dia raja rumah tangga. Nak buat apa? Dan dia raja abang. Tak jadi. Lingkup rumah tangga apa? Faham? Dia terang mana pun dia hebat, dia kena masuk dapur, dia kena layan suami, dia kena masak, dia kena khidmat suami, barulah bahagia. Dia nak suruh suami dia pula, dia kata, abang setrika baju lah kat saya, abang masak-masak kat saya. Buat macam tu 3 hari cerai. Tak boleh. Orang laki-laki ni walaupun dia biasa-biasa, dia kena duduk atas,
dia kena letak sebagai ketua, dihargai sebagai ketua, barulah bahagian rumah tangga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam perkara kehakiman, orang perempuan tak boleh jadi hakim, tak boleh. Tapi dalam kehakiman moden tak timbul isu macam ni. Tapi hukum syarak tak boleh. Sebab orang perempuan ni dia lebih banyak dikuasai oleh nafsu daripada akal. No? Orang perempuan ni dia banyak dikuasai oleh nafsu daripada akal. Nafsu ni bukan mana nafsu kelamin saja. Faham? Nafsu-nafsu lain lah. Soalan Sayyidina Muhammad. Sebab itu orang yang ada anak perempuan ramai, pahala lebih besar. Pahala sangat besar pada orang perempuan yang, orang bagi keluarga yang ada anak perempuan ramai. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik, bahkan dalam hadis, contohlah, anak perempuan ni, kita lelaki ni, dia tak minta mah. Faham tak? Ayah beli mah kat cik. Tak ada. Tapi kalau anak perempuan, soalan Sayyidina Muhammad, bila tu pangkat, kena beli mah. Satu. Kedua, tengok pakaian. Orang perempuan ni pakaian dah lebih banyak daripada orang lelaki. Betul tak? Luar dalam tu banyak daripada orang lelaki. Orang lelaki ni simple-simple je. Sebab tu pahala besar bela anak perempuan. Ni pembelaan Islam pada orang perempuan. Zaman jahiliah, orang anak-anak perempuan kena semua dibunuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan orang perempuan ni dihargai oleh agama. Tak boleh ditonjolkan. Orang perempuan kena duduk belakang, tu menghormati orang perempuan. Bila orang perempuan pergi duduk depan, tonjolkan dia, boleh iklan, nak pergi pelaku produk, tu menghina orang perempuan. Jadi orang yang sanggup diperagakan, di billboard dan sebagainya, berarti dia, Allahumma salli ala sayyidina, menyalahi fitrah orang perempuan. Orang perempuan ni dia kena duduk belakang baru dia mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tutup habis baru dia mulia. Bila dia buka aurat dia, berarti dia hina diri dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dia mahal. Sebab mahal ni dia, bila benar mahal, duduk dalam apa? Bukan duduk dalam plastik lah. Duduk dalam kotak kan. Tu kalau mahal. Tiba-tiba soalan sebab tak kok jalan macam tu. Tu tak mahal. Ni Islam letak tu cantik. Jadi orang Islam ni, orang lelaki Tuhan bagi, orang tak boleh pakai sutera sebab itulah kemuliaan diri dia. Dan dia tak boleh pakai mah sebab itulah kemuliaan diri dia. Orang perempuan, itulah kesempurnaan dia dengan pakaian yang Tuhan bagi dan juga emas yang diberi kebenaran untuk dia pakai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu riwayat daripada Imam Bukhari, siapa pakai sutera di dunia ni takkan lagi pakai sutera di akhirat esok. Ni hukum sutera. Tapi sutera ni boleh pakai di medan perang. Untuk menunjuk kehebatan medan perang ni semua boleh. Rambut orang yang rambut putih tua ada pun boleh dihitamkan, sedangkan dalam susunan biasa tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi untuk tunjuk kehebatan. Satu. Yang kedua untuk menunjuk, tapi yang kedua untuk tujuan kesihatan. Sutera boleh. Contohnya orang sakit kulit. Sakit kulit ni ada rawatan untuk sakit kulit adalah dengan memakai sutera. Tu diizinkan syarak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bagi kebenaran kepada Sayyidina Amr Rahman bin Auf dan juga Az-Zubair bin Al-Awwam pakai sutera sebab dia terkena penyakit kulit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Soalan dia, boleh tak pakai sutera campur? Sutera ni macam mah juga. Ada orang lelaki dia pakai cincin suasa. Suasa ni dia ada mah sikit. Boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kaedahnya, idza ijtama al-halal wal haram ghuliba al-haram. Bila bercampur di antara halal dan haram, kira haram lebih. Walaupun sikit. Ada soalan saya nama, ada juga tutup guru kata dia disebut dengan suasa boleh sebab mah sikit, tapi pendapat Syekh Nuruddin yang saya pegang tak boleh. Hukumnya haram juga. Okey.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Kalaulah sutera ni bercampur, banyak sutera, banyak sutera ni hukumnya haram. Tapi kalau sedikit sutera tu hukumnya khilaf. Ada kata ulama kata boleh, ada yang kata tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi yang orang kata ni baju sutera ni beli Langkawi ni, sungguhkah sutera? Harga RM90. Kalau harga sutera tak RM90. Faham tak? Hak tu bukan sutera sungguh. Hak tu kita pakai kain apa? Kain linen. Kain apa? Linen. Tu kain hak lembut tu. Tu tak apa. Tu panggil yang sutera, buat pada kilang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini soalan berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan sutera. Yang seterusnya soalan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan berkenaan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan berkenaan dengan azan. Dengar azan di masjid tapi sembahyang di rumah. Dan soalan kedua, kita nak menghormati waktu sembahyang. Contohnya ketika dalam bas atau kapal terbang, ketika itu masuk waktu sembahyang. Jadi nak selesaikan macam mana? Baik. Masalah berkait dengan azan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis Nabi sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada sembahyang bagi orang yang dengar azan, tidak ada sembahyang bagi orang yang dengar azan di rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di situ ada khilaf di kalangan para ulama. Bukan itlak kata dengar azan sembahyang di rumah itu maknanya tidak sah. Berarti bukan makna tidak sah, makna tidak sempurna. Allah Sayyidina Muhammad tak sempurna. Kalau sebut la solatah, Nabi kata tu tak ada sembahyang tu, jadi makna tak sah. Sebenarnya makna di situ sebagai ulama menyebut maknanya tidak sempurna. Sembahyang orang yang dengar azan di masjid, dia sembahyang di rumah. Taib. Soalan yang kedua berkenaan dengan orang yang sembahyang duduk atas kenderaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu sembahyang masuk, nak sembahyang macam mana? Okey. Yang pentingnya dalam sembahyang ni dua perkara. Yang pertama kena ada wudu, yang kedua menghadap kiblat. Baik. Sama ada kita sembahyang dalam kenderaan ataupun atas kenderaan ataupun dalam kapal terbang. Baik, sembahyang dalam kenderaan dan sembahyang atas kapal terbang termasuk ataupun dikira keadaan kita darurat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dalam kenderaan tak boleh berdiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kenderaan tak boleh berdiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ataupun tempat tak sesuai. Itu kata darurat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kita nak sembahyang atas kenderaan ni? Di sana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena pasti. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang ni dia ada sembahyang yang syarak bagi sembahyang atas kenderaan. Itu sembahyang sunat. Sembahyang sunat boleh sembahyang atas kenderaan. Kita nak kereta nak pergi Kuala Lumpur, kita tak sembahyang duha lagi, boleh sembahyang atas kenderaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi waktu kita naik kereta tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi antara rukuk dan sujud, maknanya isyaratkan rukuk tu lebih rendah, sujud lebih rendah daripada rukuk. Jangan rendah sangat, nanti belah kereta orang pula, betul masuk gerung kah. Jadi maknanya isyarat tu mana lebih rendah, mana kita baca
subhanallah, subhanallah azim bihamdi, subhanallah azim bihamdi, rendah sikit, subhanallah bihamdi, lepas tu sujud. Hal ini semua pergerakan kita tu soalan Sayyidina Muhammad kita bayangkan. Saya ingat ada satu masa kawan saya cerita, depa nak kereta dengan Syekh Nuruddin. Jadi masalah Sayyidina Muhammad naik kereta dengan Syekh Nur, masalah Sayyidina Muhammad main tarawih, tak ada main tarawih, main atas kenderaan, masalah Sayyidina Muhammad. Mana imam tu kena pergi depan sikit, Syekh Nuruddin pergi depan sikit bagi imam, hal lain pakai ikut dah. Sembahyang dalam kenderaan dibenarkan pada sembahyang sunat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Isu dia kenderaan macam kereta api, macam kapal terbang, masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Dalam situasi kita kata kita ada wuduk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menghadap kiblat ni kadar mana boleh. Faham? Dia atas bais nak mayang, nak menghadap kiblat macam mana? Atas bais pergi tu kiblat belakang, soalan Sayyidina Muhammad. Jadi kalau waktu tu waktu wajib, kalau kita kata tak semayang, nak sampai lot start daripada Kuala Lumpur, kita kata habis waktu, jadi kita ni ada wuduk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada wuduk, dan kita pula boleh menghadap kiblat. Jadi wuduk tu kena semayang, menghadap kiblat ni semampu yang boleh. Mana kita kena kali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana? Boleh kita semayang dalam keadaan duduk, sebab dia sebut sebab kita ketika tu dalam keadaan darurat. Tapi kalau tak ada, tak boleh, tak ada wuduk, masalah Sayyidina Muhammad, tak ada wuduk, dan kita pun tak tahu arah mana kiblat dan sebagainya, jadi itulah dia panggil sembahyang menghormati waktu. Sembahyang kena sembahyang juga, tak boleh biarkan waktu berlalu tanpa kita tak sembahyang. Tapi satgi bila sampai tempat tujuan, dah sampai, kena ambil wuduk, sembahyang qada. Tak boleh biar waktu berlalu, sebab ada pasti ada cerita orang main pada Kuala Lumpur nak balik main Kedah, bas tak berhenti, bas tak berhenti. Kalau jadi macam Ustaz Rashidi almarhum guru kami, tak apa, bas tak berhenti, dia minta berhenti tak berhenti, dia pergi kat driver nak berhenti semayang. Orang semayang, bila tak boleh semayang, tak boleh duduk nak semayang, dia minta nak berhenti semayang. Sahabat Sayyidina Muhammad masuk waktu, driver kata mana boleh berhenti, mana ada hang siapa hang nak berhenti semayang. Orang lain nak sampai cepat pada tujuan, tak kata apa, dia berbangkit, dia pun pergi tempat duduk, dia meratib la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada berapa minit, bas berhenti, mati bas berhenti. Itu betul-betul masjid, dia pun turun pergi semayang. Driver ni habis ejah nak kerja, tak jalan. Soalan Sayyidina Muhammad. Bas tu lama juga lele semayang, dia pijak kaki bas, start hidup. Itulah tak berhenti sangat, tu karomah dia. Soalan Sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita ni minta driver bas berhenti, kadang-kadang driver bas ni bukan Islam lagi, dia tak faham, turun berhenti saat. Jadi kalau kita tak boleh berhenti, tak apalah, semayang sekadar mana yang kita boleh semayang. Jadi kalau kita masalah Sayyidina Muhammad tak ada wuduk, duduk biasa, wuduk tak ada, kiblat tak boleh menghadap, duduk biasa, semayang menghormati waktu. Khudhu anni mastata'tum, tu hadis Rasulullah. Semayang menghormati waktu ni hanyalah dalam mazhab kita ya. Sahabat Sayyidina Muhammad, semayang menghormati waktu ni dalam mazhab kita ya. Tu yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berpandukan hadis, khudhu anni mastata'tum, ambil daripada aku semampu kamu. Maknanya hak mampu kita buat. Kalau tak boleh semayang, menghormati waktu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Dalam mazhab kita, selagi mana boleh berdiri, kena berdiri.
Satu orang duduk mayang duduk. Dia tak boleh duduk, dia tak boleh rokok, dia tak boleh sujud, dia mayang duduk tak boleh. Faham tak? Dia kena semayang diri dulu. Siapa lepas tu tak boleh, tak apalah duduk. Diri dulu, tu syarat. Jadi berdiri ni kena berdiri betul. Berdiri betul ni makna apa? Berdiri betul ni maknanya kita berdiri, kita boleh berdiri, kita tak bongkok, kena bagi berdiri betul, berdiri sungguh. Soalan Sayyidina Muhammad. Yang kedua, makna berdiri betul, pijak tanah. Pijak tanah. Kalau orang tu semayang, kawan sebelah ni tinggi juga, dia nak peluk lepas tu, nak mayang tu. Sah tak? Tak. Pasal apa? Sebab tak pijak tanah. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Tapi kalau kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menurut lain-lain mazhab, sebagai contoh mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau kenderaan sedang bergerak boleh duduk. Jadi kita, syarat kita kena berdiri. Mazhab Syafi'i ni kena berdiri sungguh. Tapi kalau kita nak semayang duduk, semayang fardu dalam kenderaan yang sedang bergerak, kita ikut taklid mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Taib. Contoh lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam menurut pendapat ulama Syafi'iyah, atas kapal terbang tu kita semayang menghormati waktu. Pasal kapal terbang ni dia tak kita mayang tu macam terapung, macam orang yang gantung di orang tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mayang atas kapal terbang tu menghormati waktu. Nanti bila sampai tempat yang dituju, khudhu balik semayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Tapi atas kapal ayak berbeza. Kapal ayak ni kapal ayak, lepas tu tanah. Dia berhubung dengan tanah. Kapal terbang tu tak berhubung dengan tanah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi dalam kajian yang orang jumpa hari ni berhubung, sebab ada udara kan. Kalau tak ada udara, masalah. Jadi ni khilaf di kalangan ulama. Baik, jadi yang nak berpegang pada pendapat yang sah semayang atas kapal terbang, pegang pendapat dia, sebab ada hubung juga. Jadi kalau duduk luar pada tu, kapal terbang jadi apa? Kan? Tarikan graviti lah yang menjadikan kapal terbang tu boleh terbang. Semalam saya tengok satu orang pilot kapal terbang ni, bila dia naik kapal terbang tu, dia bawa air mineral. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bawa air mineral. Air mineral atas dia panggil kokpit apa? Kokpit. Tempat pilot tu, ni kapal terbang pejuang. Kapal terbang jet. Soalan sini. Dia pegang air mineral ni. Air mineral dalam kokpit tu, soalan sini Muhammad. Botol tu terbang. Ambil kat tu, buat kat dia terbang. Maknanya dia dah duduk di luar garisan graviti. Ni kapal terbang tercanggih dunia. Buatan Amerika ke, buatan Rusia ke, hak paling canggih tu dia connect tu, meluncur naik tu. Jadi saya pernah baca artikel, pilot ni dia kena ada kekuatan mental dan fizikal. Bila kapal terbang tu dia naik, dia kena naik sampai atas tau, sampai kena laju sampai kena lepas graviti. Soalan Sayyidina Muhammad. Bila sampai tang tu, ni dia bergegak kan. Tu macam tu. Jadi mana kekuatan dalaman dia daripada latihan dia pula. Tapi selagi mana dia duduk di luar barisan graviti, dia boleh terbang. Tapi kalau lepas pada tu, pilajak lagi pula, kapal terbang dia macam tu. Macam orang duduk di angkasa, terapung kan. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, taib, dia tanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, macam mana nak sembahyang di dalam ataupun di atas kapal. Kaifa usalli fi safinah, macam mana aku nak sembahyang atas kapal.
Nabi kata salli fiha qa'iman illa in takhafal gharq. Sembahyang di atas dia berdiri, melainkan kalau hang takut tenggelam. Jadi maknanya berdiri ni mesti. Mesti. Kalau boleh berdiri. Kalau tak boleh berdiri, yang duduk. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah sedikit soalan yang dengarkan pada hari ini, mudah-mudahan menambah ilmu dan pengetahuan kita, insya-Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Belajar kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belajar kita selepas subuh ni ialah Royita Husin sekeluarga, arwah Husin bin Sa'ir, arwah Ruqyah bin Abdul Manan, keluarga Ru'aini dan Nursiah. Kemudian Syarifah Rahmah binti Syed Hamid dan suami serta anak-anak pada Kuantan. Khususnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Fauzilah sekeluarga Kulim, khususnya Ibrahim, Nur Azlin, Irfan, Irdina, Amelia, Danish, Syahalam. Hamba Allah sekeluarga kampung Kekabu Pasir Mas, hamba Allah yang telah kembali ke rahmatullah Banting Selangor, Puan Zainab Daud sekeluarga Selangor, Syasidah Husin sekeluarga Taiping, Salmah Ismail sekeluarga Selangor, Rina Azlina Ibrahim Langkawi, hamba Allah keluarga Kelantan, khususnya Tajuddin, Rozita, Aizuddin, Aizat, Nurul Mas, Izan, Nurul Mas Aizah, Taman Sungai Batu Pahat. Kak Rodiah keluarga Jalan Datuk Kumbang, arwah Haji Abdul Latif dan keluarga, anak cucu Biduk Singapura, arwah Haji Sulaiman dan bin Mamak Saleh dan keluarga, Gelang Baru Singapura, Masturah Abdul Latif Johor, Auzir Muhammad Yaakob dan arwah Nurliyah Pinggir TTDI KL. Rahmah Zaliza dan keluarga Tasik Glugok Pulau Pinang, Saiful Azrin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Saiful Azrin dan Liza Yusuf Seri Manjung, Azida Muiz dan keluarga Kinrara Puchong Selangor, Muhammad Amiruddin, Muhammad Rashid keluarga Al-Ustaq, Nur Aini dan Zuhairi keluarga Pasir Mas, Nazaha Yusuf Ampang KL, Nik Dahna suami dan anak-anak Jitra, Azam Tok Kun Mertabak Carok Tok Kun Bukit Tajam, Muhammad Hanifah, Muhammad Ashraf, Balkis Rokiah Bagan Ajam, Isha Abdullah, Sa'idah Husin sekeluarga Batu Pahat, Farah, Fatin, Omar, Syasha Puncak Alam Selangor, hamba Allah dan keluarga Sadakan Sabah, hamba Allah sekeluarga Selayang, Rusnita Musa, Syahalam, Rozani Nasruddin Ceras, Nurul Nadia Kamilia dan keluarga Pasir Gudang Johor, Marina Makno, Taman Permata KL, Muhammad Rozi Husin, Nur Fadilah dan anak-anak Puchong, Nur Liza Ramli Seremban, Saiful Rizal Sungai Petani, Siti Hajar Omar serta anak-anak Sungai Petani, Siti Fatimah Omar suami dan keluarga Taman Meheran Jitra, hamba Allah sekeluarga Terengganu, Nur Wahida dan suami Kampung Cengkak Pendang, Mazni dan keluarga Melaka, Masyidah Muhammad Kuala Kedah, Ahmad Najib Kodiang, Nora Nawawi Seri Gombak, Yasmin Ridwan Sungai Besi, Lusina Wahab Puncak Alam Selangor, keluarga Cikgu Adnan Gurun Kedah, Muhammad Syahir Hulul Langat Selangor, Amatul Hisham kini berada di ICU, moga Tuhan bagi kemudahan kesembuhan insya-Allah. Hajah Zubaidah Yaakob, Mazlina Azmi dan Azizur Rasid Kulim, Suzi KL, hamba Allah Ban Kota Baru, Narita Abdul Latif, Muhammad Yahya bin Ismail, Muhammad Zarif Tasik Glugok Pulau Pinang, Nazura Abdul Latif keluarga Bandar Pasir Mutiara Pulau Pinang, Syarifah Jitra, Nailah binti Rejab sekeluarga BBST Sepang, hamba Allah Naka, Suzini sekeluarga Bandar Baru Selayang, Zamila binti Mat Isaha, Fatimah binti Mat Sa'ad, arwah Fatimah Hasan, Siti Raudah Yusuf,
Rogayak dan keluarga Kodian Kedah, Pak Wan Jen Jarum Selangor, Yusuf bin Sidi Haslin Abu Hurairah Shah Alam, Fatimah keluarga Ceras, Rabi'atul Suhaimi Jeneram Hilir Dengkil, Fadilah Ismail serta keluarga Seberang Tasik SPS, Muhammad Satria Budiman sekeluarga Kajang Selangor, Danish Tarwishi sekeluarga Selangor, Nurani sekeluarga Pantai Dalam KL, Muhammad Khairi, Muhammad Aiman Lempak Shah Alam, Ahmad SPPK Segambut, Safwan Sidik Temeluh Pahang, Mardiana Mat Hassan sekeluarga Besut Terengganu, Hajah Syahridah sekeluarga Ampang Selangor, hamba Allah, khususnya Latifah dan keluarga Besut Terengganu, Hasliza sekeluarga Mergung Al-Ustaz, Irhani binti Ismail Nilai Negeri 9 Musa'ala Sina Muhammad, hamba Allah Tanjung Karang Selangor, Zakaria Yaakob Kampung Kubang Kuak Pendang, Zunaidah Yahya sekeluarga Bangi Selangor, Nur Ain Haniza sekeluarga Subang Bestari Selangor, Muhammad Hafiz bin Marzuki Simpang Renggam Johor, Izaha Ibrahim dan Hamiza Ibrahim, Ramziah binti Ahmad Desa Impian Baiduri Petaling Jaya, Nur Hidayah Seberang Jaya Pulau Pinang, Haji Rosli Ibrahim dan Hajah Aminah Abu Bakar, niatkan pahala untuk para arwah Tikam Batu, khususnya Haji Wan Sakizar, Hajah Harniza, Hajah Husniyah, Iman Azani, Iman Alisha, Mama Amar Hadif Kajang, dan Siti sekeluarga Desa Pandan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita doakan insya-Allah semua yang menajar, berinfak dan juga yang menyumbang, Allah mudahkan mereka menjalani hidup yang diberkati oleh Allah dan dihindarkan daripada penyakit COVID yang melanda ni, dan Allah bagi keselamatan daripada penyakit ni. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki depa, manfaatkan rezeki depa untuk umat dan agama ni. Mudah-mudahan Allah berkati depa, berkati kita semua, selamatkan kita di dunia, selamatkan kita di akhirat. Mudah-mudahan akan lahir daripada zuriat kita orang yang soleh-soleh, orang yang baik-baik. Mudah-mudahan akan lahir daripada zuriat kita yang menyambung risalah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dengan berkat keikhlasan hati para penyumbang, para peinfak dan para penaja. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نبر قلوبنا في هدايتك، اللهم نبر قلوبنا في هدايتك، اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم تعصبك وتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. تواصل بالحق وتواصل بالصبر. الله